المرسلين وعلى آله أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي الأمر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, muslimin muslimat yang kasih. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita kelapangan waktu untuk sama-sama hadir pada pagi ini solat subuh berjemaah. Salah satu kewajipan yang ditaklifkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah. Seterusnya Allah memberikan kepada kita kelapangan waktu untuk sama-sama duduk mendengar ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kita duduk dalam majlis ilmu ini, bila Allah Subhanahu wa taala mengatakan rahmat diturunkan dan para malaikat mendoakan, maka kitalah golongan tersebut yang mendapat rahmat, keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kehadiran kita pada pagi ini dalam suasana masing-masing anak-anaknya mengurusan, tapi kita memilih pada pagi ini untuk hadir juga ke masjid, duduk dalam kesibukan tu, duduk juga dengar ayat-ayat Al-Quran, supaya tiba masa Allah nak angkat kita untuk kita bertemu dengan Allah. Nanti kita boleh sebut dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku cuba buat yang terbaik dah semasa aku hidup di muka bumi ini. Aku datang kuliah subuh, aku datang kuliah maghrib, aku pergi program pengajian ilmiah untuk aku faham agama Engkau ya Allah, untuk aku amalkan agama Engkau ya Allah. Kita boleh sebut dengan Allah begitu, dan kita katakan kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, inilah yang terbaik yang boleh aku persembahkan kepada Engkau ya Allah. Terimalah ya Allah, sekadar semampu yang kita buat. Muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang kasih sekalian, pada pagi ini kita sambung pengajian kita. Kita menggunakan kitab disiap sediakan oleh Persatuan Ulama Malaysia, Multimedia dan Publication, dan pengajian kita yang terakhir ialah pada 7 hari bulan 8. Kita berada pada muka surat ke-7. Kita masih membicarakan dalam surah yang pertama, juzuk yang ke-30, iaitu surah An-Naba, dan kita dah sampai kepada ayat 14 hingga ayat yang ke-16. Kita telah membicarakan 16 ayat yang pertama. Dia ada 2 bahagian besar dalam surah An-Naba ini. Surah An-Naba itu apa maksud dia? An-Naba ialah berita. An-Naba, satu berita yang besar. Berita tentang apa? Tentang akhirat, tentang kematian, tentang kebangkitan kita di hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun 'anil naba'il azim alladzi jibala autad waja'alna naumakum subata waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada waja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Pada pengajian-pengajian kita yang lalu kita dah bicarakan permulaan surah ini berlaku perbalahan dalam kalangan orang kafir Quraisy tentang kebenaran berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membawa berita tentang hari kiamat. Amma yatasaalun. Orang kafir pada ketika itu saling bertanya-tanya di kalangan mereka. Orang kafir ni, yang ni tanya ni, yang ni tanya ni, dalam kalangan orang kafir. Mereka ni yatasaalun, saling bertanya sebagai rasul. Pun yang mana orang kafir mereka ni mukhtalifun, berbeza pandangan, berbeza pendapat, khilaf tentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebab mereka ni tak ada cerita tentang akhirat ni, tak ada. Cerita tentang dunia ada, kehebatan dunia ada. Walaupun mereka ni hebat dari sudut syairnya, bercakapnya, prosanya, berpuisinya, tapi mereka tidak menceritakan tentang akhirat. Cerita tentang dunia, tentang perempuan, tentang pokok, rumah, kehidupan, keindahan bulan, keindahan matahari. Itu kehebatan mereka dalam bersyair. Tapi bila datangnya Nabi bawa amma yatasaalun, ceritakan tentang anin naba'il azim, menceritakan tentang an-naba', berita yang sangat besar tentang akhirat, lagi menyebabkan orang kafir yatasaalun, jadi saling bertanya, betul kamu Muhammad ya'rifunahu kana'ahum. Orang kafir ni apabila didatangkan kepada mereka kitab, allazina atainahumul kitab, golongan-golongan agama yang sebelumnya Muhammad datang, yang beriman dengan agama samawi, Taurat, Injil ni, mereka ni telah didatangkan kitab kepada mereka. Allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Nasrani, orang yang Yahudi, orang Kristian, mereka ni sebenarnya bila sebut nama Muhammad itu, mereka kenal Muhammad, ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Kenalnya Muhammad itu sebab dah ditulis dalam kitab-kitab terdahulu seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka. Begitu. Maksudnya Quran merekodkan, Quran tak ceritalah tentang Taurat. Ini sebenarnya kenal Muhammad sebab dalam dia ceritakan tentang ciri-ciri Muhammad tu, bagaimana akan datangnya Nabi akhir zaman, begini rupanya, akhlaknya, pakaiannya, tingkah laku, dah cerita habis dah. Dan bila Muhammad datang, sepatutnya terus follow, terus beriman. Orang Yahudi, orang Kristian sepatutnya begitu. Dan kenal itu bukan kenal biasa. Allah rekod dalam Quran, ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Kenalnya mereka ni kepada Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Kenal anak ni lain, tuan. Dengan kita kenal saudara mara, kawan-kawan jiran. Anak ni kita kenal daripada kecil. Lahirnya, tarikhnya bila, macam mana lahirnya, telinganya bagaimana, rupanya bagaimana, hidungnya, membesar bagaimana, akhlak perangainya. Kenal tu macam kenal anak, kata Allah SWT dan Muhammad. Tapi apabila kebangkitan mereka ini kafir ni, betul ke Muhammad ni, betul ke Muhammad ni, gitu. Itu awal surah An-Naba. Kemudian Allah Ta'ala sebut kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Golongan kafir Quraisy ni tadi yang tak mahu beriman, yang confused ini, Allah tempelak mereka. Kalla saya'lamun, kamu akan ketahui nanti. Kalau mati akhirat akan tahu nanti. An-Naba ni yang dikatakan sebagai hari kebangkitan, berita yang besar tentang akhirat ini. Kita dunia, hari ni kita duduk kat dunia, satu nama di akhirat. Dunia ni kecil je, tuan-tuan. Dunia dana yadnu dunia. Dana ni benda yang dekat. Yadnu dunia, benda yang dekat. Tapi akhirat, akhir. Sebut pun kita orang Melayu sebut akhir kan, akhirat. Akhir itu ujung jauh. Tetapi yang akhir itu, kata Allah, An-Naba'ul Azim. Allah sebut, mana yang tak mau beriman dan dengan alamun summa kalla si'alamun. Allah Ta'ala ulang, kau tahulah nanti, kau akan tahu nanti apabila engkau mati. Okey, habis itu kemudian dia bawakan satu-satu pembuktian tentang kebenaran yang akan berlaku pada hari akhirat nanti di dunia ini. Maksudnya Allah sebut akan berlaku An-Naba'ul Azim, hari akhirat. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu, jangan tak percaya. Bukti dia apa? Bermula daripada ayat 6 tu Allah Ta'ala sebut, alam naj'alil, tidakkah kami jadikan bumi ini, kami jadikan jibal, bukit, kami jadikan kamu ni berpasangan, kami jadikan tidur tu tempat rehat, jadikan malam, jadikan siang, jadikan langit, jadikan matahari. Dan kita sampai ayat 14 hingga ayat 16. Okey, dia kata ayat 14 dan 16 ni, dan kami turun ujian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang
9 perkara yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah ini nak menunjuk, membuktikan bahawa benarnya an-nabaul azim, hari akhirat itu buktinya di dunia ni kamu boleh tengok, dia kata. Dan ayat 14 dengan 16 ni Allah Taala sebutkan iaitu yang turunkan daripada awan air yang mencurah-curah supaya kami tumbuhkan. Maksudnya air yang Allah turunkan daripada langit tu mencurah-curah untuk apa? Iaitu Allah tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat. Bila ayat itu mengatakan, Allah Ta'ala sebut wa anzalna minal mu'sira ma'an sajjaja. Orang kafir hebat dari sudut syair, tapi orang kafir ni walaupun dalam syair-syair dia dia tak akan sebut, akan kata kami yang jadikan malam, kami turunkan hujan. Ayat begitu menunjukkan ayat satu kuasa yang cukup besar, iaitu kuasa Tuhan. Orang kafir walaupun hebat suruh syair, dia cerita bulan begini rupa dia hanya mensifatkan sahaja. Oh, siang begini, perempuan begini cantik, pokok begini, dia mensifatkan sahaja. Tapi bila datang ayat Quran, dia bawa sirah bentuk yang berbeza. Kami menurunkan hujan, kami ciptakan langit, kami ciptakan bumi. Ayat dia lain, tuan. Ayat dia menunjukkan, yang mengatakan ayat itu, yang menyebut ayat itu, tentulah bukan manusia, tentulah satu kuasa yang cukup besar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang menjadikan orang kafir yatasaalun, saling bertanya, betul ke Muhammad ni dia ada deal dengan Tuhan, boleh bercakap dengan banyak bagi membantu proses ni, benih gandum, beras dan sebagainya tumbuh subur selepas hujan, dan dari situ manusia menikmati anugerah ilahi kepada mereka. Hujan tersebut bukan sekadar membantu proses pertumbuhan tanaman bagi manfaat manusia, malah tumbuh-tumbuhan seperti rumput, rampai dan sebagainya turut hidup bagi manfaat haiwan. Hujan juga menyuburkan kebun dan tanaman, lalu menjadikan persekitaran bertambah indah dengan suasana dedahan pohon yang saling bertaut. Buah-buahan yang beraneka jenis, warna, rasa dan bau, segalipun ia di dalam satu taman. Gambaran sebegini telah juga difirmankan oleh Allah dalam ayat yang lain. So banyak tempat dalam Al-Quran ni sebenarnya yang Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan semua tanda tumbuhnya Allah Subhanahu Wa Taala, adanya pencipta. Air itu Allah turunkan, daripada air itu Allah Ta'ala bagi tahu, daripada tak ada pokok, tak ada tumbuhan, maka tumbuhnya pokok. Pokok pula bukan tumbuh satu jenis, macam-macam jenis pokok tumbuh. Pokok buah-buahan, yang bukan buah-buahan, ada yang berupa, ada yang berwarna, dengan pelbagai variasi. Semuanya daripada tak ada kepada ada. Jadi akhirat nanti kamu akan dibangkitkan. Kala saya alamun, semakala saya alamun. Jadi kejadian yang Allah Ta'ala cipta dekat pada pohon, pada pokok itu semua tu membuktikan bahawa akhirat itu adalah benar. Sebab tak ada pokok daripada satu muka bumi yang lapang tiba-tiba boleh tumbuh pokok. Siapa yang tumbuhkan? Kuasa mana yang tumbuhkan? Kalau dekat dunia ni Allah Ta'ala boleh sebut dia boleh tumbuhkan daripada tak ada pokok lah, yang telah mati. Tu menyebabkan berfikir, betul kah kata Muhammad ni? Kan? Bagi kita yang beriman, bila kita dengar tu, betul, pokok itu daripada tak ada kepada ada, mati besok dah mati, Allah Ta'ala kan bangkitkan kan balik. Ada dalam ayat yang lain, seperti dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ketiga, ayat yang keempat, Allah Ta'ala menyebutkan, dan di bumi ini terdapat bahagian-bahagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanaman-tanaman di atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Rasa pun berbeza, kata Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mahu berfikir. Inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun, kata Allah. Pada pohon-pohon, pokok-pokok, tanam-tanaman itu
ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa, kata Allah? Liqaumin yatafakkarun, bagi golongan manusia yang mahu berfikir. Ini ayat dalam surah Ra'd. Jadi orang kafir ni berfikir. Orang kafir, orang musyrikin Mekah berfikir, betul ke? Tapi bila dia tengok ayat ni, kalau dia berfikir betul-betul, dia memahami pohon-pohon semua merupakan ciptaan Allah, maka akan lahir rasa keimanan, rasa percaya dia kepada Muhammad tentang dakwah, tentang apa yang dibawa, iaitu An-Naba'ul Azim, tentang akhirat. Kata pengarang kat sini disebutkan al-sal sujaja, wa anzalna minal mu'sirat tima'an sajjaja. Saj ni, so dalam tafsir ni Wahbah Zuhaili disebut as-saj bermaksud aliran atau jurahan yang banyak tanpa henti-henti. As-saj dengan pengertian ini boleh difahami melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi daripada Ibn Umar, sabda baginda, afdalul haji al-hajju was-sajj, mengangkat suara dengan bertalbiyah dan pengaliran datang yang menjadi korban. Pengarang dibawakan hadis ini supaya kita mudah faham apa yang dimasukkan sebagai sajjaja. Sajjaja tu ialah dia sentiasa mengalir. Air hujan ni dia tak henti. Ada hujan, okey, lepas tu hujan dia bukan sekali je hujan tu. Hujan, Allah Ta'ala bagi turunkan hujan, tumbuhkan pokok. Besok panas kering, Allah Ta'ala turunkan hujan lagi, turunkan lagi. Dan sifatnya itu dia mencurah-curah, menggambarkan bagaimana hujan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis dekat situ sampai ayat yang ke-15. Kemudian dekat sini pengarang dia buatkan pedoman hidup dan hukum hakam. Ini daripada ayat 1 sehingga ayat 16 lah, bahagian yang pertama. Dia kata, ayat-ayat dan petikan ini memberi beberapa panduan seperti berikut. Yang pertama, kata pengarang, ayat ini sengaja membesar-besarlah kebenaran. Yang surah An-Naba ni membesar-besarkan tentang hari kebangkitan, tentang akhirat, dan memberi kegerunan, memberikan ketakutan kepada orang kafir, nak supaya mempercayai bahawa akhirat itu akan berlaku. Dan juga lepas ini kita akan masuk bahagian kedua dan menceritakan tentang azab, tentang kesusahan di akhirat. Kedua, kata pengarang, orang-orang kafir yang mendustakan terjadinya hari kebangkitan selepas mati akan mengetahui kebenaran seruan Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mereka diseksa kelak. Seorang kafir yang tak mahu beriman tadi, dia akan tahu apabila dia diseksa. Allah Ta'ala sebut tadi, kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun, kamu akan tahu nanti apabila kamu mati, kamu dibangkitkan, kamu tunggulah azab dia. Pada masa itu mereka akan menerima azab orang kafir musyrikin yang mendusta semula serta tidak berganjak dari menyatakan keupayaannya melakukan perkara tersebut. Kudrat Allah membangkitkan manusia selepas mati dan menghimpunkan mereka di mahsyar telah ditegaskan menerusi penciptaan makhluk yang penuh dengan keajaiban itu sendiri. Justeru Allah mampu menciptakan itu semua, mengapa pula tidak mampu mengembalikannya semula, sedang memulakan penciptaan adalah lebih payah dari mengembalikan semula kewujudan mereka. Poin yang ketiga yang pengarang bawa ini, Allah sebut ada 9 perkara bukti kebesaran Allah, bukti bahawa akhirat itu adalah benar. Yang ni, alam naj'alil arda mihada, Allah Ta'ala ciptakan langit, bumi, bukit, kamu berpasang-pasang. Kalau musnah sampai mati, apa susahnya buat kali kedua? Sedangkan kali pertama tu lagi susah sepatutnya. Aku contoh kita tuan-tuan, hari ni duduk kat rumah, tiba-tiba nak buat meja ataupun nak buat kerusi untuk tempat duduk-duduk, nak cari kayu, nak potong semua kan, nak paku semua. Kali pertama tak pernah buat, susah. Tapi bila dah ada kursi tu rosak, terbakar ke, tiba-tiba kita nak buat kali kedua, yang mana susah? Kali kedua tu dah senang, tak payah. Kali pertama tu yang susah, first time nak buat kan. Begitu juga kalau orang nak buat kereta, nak buat kapal terbang, orang yang pertama cipta tu paling payah, dia nak bina. Oh, payah dengan teknologinya, betul kapal tu boleh terbang, bukan naik jatuh kan. Betul dia mampu untuk terbang dan selamat kan. Tapi orang yang kemudian tu dah mudahlah, yang follow
follower yang nak ikut Allah Ta'ala cipta. Akhirat kelak besok apa sangat manusia, kata pengarang. Kemudian yang keempat disebut di sini, Allah memaparkan 9 kejadian. Itu start daripada alam naj'alil arda mihada. Ada 9 kejadian yang berupa satu keajaiban bagi menunjukkan keupayaan dan kesempurnaan ilmu Allah. Jadi Allah Ta'ala ciptakan 9 perkara yang disebut dalam surah ini menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia juga merupakan satu keajaiban, benda ajaib. Allah Ta'ala kata alam naj'alil arda mihada, kami telah ciptakan bumi. Mana ada manusia boleh cakap macam tu? Bumi ni benda yang ajaib tuan. Sebab kita duduk atas muka bumi ni kita tak terasa, sebab kita dah duduk, dah jadi macam nature gitu. Tapi sebenarnya kalau kita fikir, suruh buat bumi boleh buat ni, ajaib. Semua benda ni ajaib. Pokok ni ajaib. Kalau suruh tuan-tuan buat satu pokok boleh, nak bagi nyawa pada pokok, bagi dia tumbuh, membesar, keluar buah, keluar bunga kan. Ajaib sebenarnya. Tapi sebabkan kita ni dah nature, rasa macam biasa, dia tu macam lumrah alam, kita tak terasa. Perkara itu merupakan satu keajaiban. Kita tengok benda yang lain kan, orang macam hebat sikit, kita takjub, rasa hebat. Tapi sebenarnya Allah cipta tu banyak. Dan ini sebut 9 benda besar-besar merupakan keajaiban, dia kata. Menjadikan permukaan bumi terhampar bagaikan buaian bagi seorang bayi sehingga boleh menyenyakkan dia tidur. Menjadikan bukit bukau di bumi sebagai paksi yang menjadikannya teguh, tidak bergoyang. Lalu penghuni bumi dapat menjalankan urusan mereka dengan selesa tanpa terumbang-ambing. Bumi ini pusing itu, yang diciptakan berpusing, mustaqarrillaha tu, pada tempat paksi dia tu, kita tak terasa pun berpusing tuan-tuan. Duduk dalam ni terasa berpusing tak duduk kat muka bumi? Kalau terasa bumi ni berpusing, pening. Nak buat kerja macam mana? Nak naik kereta tak boleh, jalan pun goyang, pegang dinding kan. Tak. Tapi dia memberikan ketenangan besarnya bumi ini. Menciptakan kelompok manusia dengan azam sentiasa berpasang-pasangan, sama ada pasangan itu berupa lelaki dan wanita, baik dan buruk serta panjang dan pendek. Ia terjadi bagi melengkapkan kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Dengan cara ini mereka boleh mengenali kecantikan dan kehalusan serta saling menghulurkan bantuan dengan mudah. Prinsip ini boleh memberikan jaminan penerusan pusingan kehidupan bagi manusia. Allah ciptakan kita manusia ni berpasang. Allah Ta'ala cipta tu ada perasaan nak kepada manusia. Tak ada pula kita nak kepada binatang atau makhluk lain. Tiba-tiba kita tak nak berpasang dengan manusia, nak berpasang dengan pokok. Tak jadi gitu. Jadi antara tanda kebesaran Allah Ta'ala jadikan pada diri kita ni ada sifat kecenderungan nakkan kepada manusia, nakkan kepada pasangan. Wa ja'alnakum azwaja, kami jadikan berpasang-pasang. Dan bila berpasang-pasang tu, kita tak nak pergi kepada pokok, binatang, ada pula nak kahwin dengan jin. Pasangan kita ialah manusia Allah. Dia ada kecenderungan tengok laki tengok perempuan cantik, cantik, cun. Kalau perempuan nak tengok laki, handsome. Dia ada kecenderungan tu nak. Allah cipta perasaan tu. Tak ada pula kita tengok gajah, Allah cantiknya, rasa macam nak kahwin dengan gajah. Tak ada gitu. Tu Allah cipta perasaan itu. Dan bila ada perasaan kasih sayang, beranak, maka ini akan meneruskan kehidupan manusia. Allah menjadikan tidur sebagai satu kerehatan kepada tubuh badan. Ia menghentikan seseorang daripada terus bergerak dan bekerja sepanjang siang. Dengan mengambil kerehatan mulai tidur, orang itu memperbaharui kekuatannya dan kecergasannya semula. Kesimpulannya, tidur boleh menghilangkan kepenatan seseorang insan. Allah Ta'ala bagi kita rehat tidur. Tidur tu merupakan satu kerehatan bagi kita. Rehat, dah siang dah letih bekerja kan, bagi malam sebagai tempat kita berehat. Jadi tidur tu dia memberikan kita kecerdasan. Ajaib juga Allah Ta'ala ciptakan. Kita ni perlu tenaga, hidup buka mata, dan kita perlu tidur untuk rehat. Dan kita boleh baca. Bila kita tidur tu,
kecil balik, rehat, selepas rehat itu. Jadi kalau dunia ni Allah Ta'ala cipta ada, kemudian datangnya akhirat, kita dihidupkan balik. Apa beza dengan bila kita tidur kemudian kita bangun balik? Maka ini orang kafir boleh dengar, boleh difikirkan, dia kata gitu. Kemudian Allah juga menjadikan malam dan kegelapan sebagai pakaian atau kebahagiaan kepada manusia. Justru malam yang gelap, seseorang insan boleh melindungi rahsia dirinya apabila ia mahu melarikan diri dari musuh. Malam bagaikan rumah yang melindungi atau tempat dia menyembunyikan perkara yang dia tidak gemar kalau ada orang lain mengetahui rahsia dirinya. Sama seperti pakaian yang dipakai oleh seseorang mempengaruhi kecantikan, kehebatan dan pendinding daripada panas tidur, lalu menambah diri dan pembinaan tubuh badan serta pertumbuhan kekuatan rohani dan jasmani. Dengan itu, penyakit-penyakit jasmani seperti letih, penyakit rohani seperti was-was dan khayalan karut dapat dihapuskan. Jadi malam ni jadi tempat pakaian. Pakaian maksudnya dia melindungi. Kenapa kita pakai baju? Baju ni untuk melindungi badan kita. Kenapa kita pakai payung? Payung untuk kita berteduh. Satu teduhan. Jadi malam ni Allah Ta'ala sebut sebagai libasa. Wa ja'alna laila libasa. Malam tu sebagai pakaian, sebagai teduhan, tempat kita selamat. Bila malam, kenapa? Malam gelap. Bila gelap, kita tak berapa selamat. Ada pencuri ke, perompak ke, ada binatang buas ke, maka kita duduk dalam rumah dalam keadaan kita selamat. Kita esok dalam keadaan, kata pengarang, dalam keadaan yang lebih bertenaga. Itu juga tanda kebesaran Allah, tanda yang kehidupan dunia ni akan berakhir. Bila ada malam, ada pula siang. Ada siang, ada pula malam. Jadi apa peliknya? Allah Ta'ala ciptakan malam, kemudian ciptakan siang. Allah Ta'ala ciptakan dunia, kemudian ciptakan akhirat. Naba'ul azim. Apa pelik dia? Ada malam, ada siang. Ada dunia, adalah akhirat. Adilnya Allah itu. Kemudian Allah Ta'ala sebut, kemudian pengarang mengatakan yang seterusnya Allah Ta'ala menjadikan siang. Bila jadikan malam, Allah Ta'ala jadikan siang sebagai waktu mencari sara hidup. Manusia berlumba-lumba memenuhi hajat kehidupan mereka pada waktu siang, baik untuk makan maupun minum atau sebagainya. Jadi siang ni untuk masa kita mencari rezeki, untuk kita berlumba-lumba memenuhi hajat kehidupan Allah Ta'ala. Kemudian disebut sini Allah juga menciptakan dengan penuh rapi dan mantap. Dia menjadikan matahari bagaikan pelita di mana sinaran cahayanya terang benderang. Bukan itu sahaja, malah cahayanya itu banyak memberi kebaikan dan manfaat kepada manusia. Jadi kita tahulah matahari ni kalau tak ada, apa berlaku? Pokok-pokok tak tumbuh, tuan-tuan. Jadi kafir musyrikin dia fikir, wa ja'alna sirajan wahaja. Allah Ta'ala ciptakan matahari yang menyinari, dengan sinar itu pokok-pokok hidup. Kalau tak ada matahari, tak hidup kita kat muka bumi ni. Pokok-pokok pun tak mau hidup. Kehidupan tak stabil. Bukti kalau Allah Ta'ala boleh ciptakan matahari yang besar sangat tu, apa sangatlah Allah Ta'ala nak bangkitkan kita balik di akhirat kelak nanti. Kemudian Allah menurunkan hujan permukaan bumi yang gersang sehingga menjadi subur dan segarnya tubuh badan selepas mendapat air. Tentang kesegaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dengan turunnya air melalui hujan tersebut. Kemudian yang terakhir, ayat terakhir tu Allah Ta'ala sebut, ayat yang ke 16, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat. Itu merangkumi 3 jenis tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di permukaan bumi. Ada yang berbutir-butir, biji-bijian, maksudnya ada pokok yang tumbuh, dia ada buah-buah, jenis berbiji-biji. Ada yang jenis tak ada, tidak berbuah, seperti rumput rampai, dia tidak mengeluarkan buah. Kemudian kedua-dua jenis ini tidak mempunyai batang teras yang keras. Jenis
pokok-pokok. Kemudian rumput rampai pun jenis yang besar, yang keras. Kemudian kata pengarang, jenis yang ketiga ialah yang berbatang keras, iaitu pokok-pokok kayu. Jadi apabila kesemua jenis ini terhimpun di satu tempat, maka ia dinamakan sebagai taman. Jadi kalau sebut taman tu, dia merangkumi 3 jenis tumbuhan. Ada yang berbuah, ada rumput rampai, kemudian ada pohon yang berbatang besar yang keras. Maka bila benda tu digabung jalinkan, maka dia menjadi sebagai taman. Itu yang disebutkan wajannatin alfafa. Jannah ni salah satu maksud dia dah taman. Taman yang sifatnya kami tumbuhkan pada taman itu dengan pohon-pohon yang alfafa, yang 11. Ini sebahagian, 2 bahagian. Bahagian yang pertama, bahagian Allah Ta'ala menciptakan tentang berlakunya an-naba, kemudian peringatan dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dia masuk bahagian yang kedua, ini daripada ayat 17 sampai ayat ke 30 dekat situ. Ciri-ciri dan petanda kiamat serta beberapa jenis azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tadi diceritakan tentang nak berlakunya kiamat, tanda-tanda dia, kemudian dia bawa pula ciri dia bagaimana, tanda kiamat tu bagaimana, kemudian beberapa jenis azab. Ni bentuk cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak mengajar kita percaya kepada hari kiamat, percaya kepada hari akhirat. Allah Ta'ala cerita akan datang nabak, tanya percaya tak percaya. Ni dekat muka bumi ni tanda dia, kamu boleh tengok ada 9 perkara. Ini tengok dia tanda kiamat, azab dia bagaimana. 11 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Sampai ayat 30 dia. Apa kata Allah Ta'ala bermula pada ayat 17? Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan. Hari kiamat sesuatu yang ada di sisi Allah, pasti berlaku. Sangat pasti, tetapi ketetapannya tu dah ada pada sisi Allah. Bila nak berlaku, ada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua dalam qudrat, iradat, kehendak Allah tu dah ada dalam ilmu Allah. Allah Ta'ala dah tahu. Bila Allah Ta'ala ciptakan kita ni manusia, kita hanya hidup di muka bumi ni ikut perintah Allah. Apa Allah Ta'ala nak kita jadi macam mana. Game yang Allah Ta'ala cipta ini, kehidupan kita ni macam satu game, semuanya dah ada dalam ilmu Allah. Dan kita akan dihisap. Telah ditetapkan tentang hari kiamat itu. Kemudian kita ambil terjemahan ni sampai habis. Ayat 18, iaitu hari sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Langit dibuka, maka terserlahlah pintu-pintunya. Gunung ganang berterbangan, mengintai dan menunggu-nunggu. Itu sifat. Tempat kembali kurungan golongan yang pelampau, yang melampaui batas. Mereka tinggal di situ berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman, kecuali air yang mendidih dan juga nanah, sebagai pembalasan yang setimpal. Sesungguhnya mereka sebelum ini tidak takut kepada hisab, dan mereka sesungguh-sungguh mendustakan ayat-ayat kami, dan sebenarnya segala sesuatu telah kami senaraikan dalam buku catatan. Kerana itu rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab neraka. Tengok sampai ayat 30 ni Allah Ta'ala memberikan gambaran tentang
tanda kiamat itu dan juga azab neraka jahanam. Tadi pula nanti nak berlaku kiamat bagaimana akhirat nanti neraka jahanam bagai ini begini rupa dia, nanah dia bagai ini, teruknya kehidupan dalam neraka Allah itu penuh dengan ujian. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya rasa kita sampai di sini dulu ayat 30. Nanti insya-Allah kita akan syarahkan lagi 15 ayat untuk sampai ke 30 ayat ni, bagaimana ciri tanda kiamat dan juga jenis-jenis azab yang disediakan oleh Allah bagi golongan apa? Golongan yang kafir, musyrik, dan juga kita lah yang beriman ini tapi masih melakukan kesalahan dan kesilapan insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina syaqiyyan wa la matruda. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.